haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 3, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 3 baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula makna puji pada lughah itu. Makna puji, makna sanad pada lughah itu. Puji dengan alhamdulillah. Puji alhamdulillah, itulah apa makna puji pada lughah, pada bahasa Arab. Huwas sana'u bil jamili alal jamili ikhtiyari ala jihati ta'zim, iaitu memuji dengan keelokan atas sifat yang elok, yang ikhtiari, atas pihak membesar akan dia. Bermula makna puji. Dia nak pergi pula pada makna puji, pada kata alhamdulillah, yang mana pengarang kitab Syekh Sanusi, kan kitab Syekh Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, memulakan matan Ummul Barahimnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Jadi sekarang ni nak duk cerita bab alhamdulillah, itulah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pergi pula apa makna alhamdulillah, puji-puji itu apa makna, yang mana sekalian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pujian ni dia pecah kepada 4 bahagian. Alhamdulillah, puji ni dia terbahagi pada 4 bahagian. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, dan puji hadis bagi qadim. Allah memuji Allah dalam ayat-ayat Quran, kembali kepada Allah. Allah memuji hamba-hambanya dalam Al-Quran, kembali pujian tu kepada Allah. Kita hamba ni memuji sesama kita, kembali kepada Allah pujian tersebut. Kemudian kita memuji Allah, tu jelaslah kembali pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuklah pujian sesama kita pun, sekalian pujian tu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji sesama kita, makna kita puji seseorang tu baik, seseorang tu ni rajin belajar, rajin beramal, atau puji sesama kita. Pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rajin belajar, rajin buat ibadah, beramal, itu semua taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila muji seorang tu baik, baik tu mari daripada mana? Mari daripada Allah. Mana pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma puji memuji sesama kita ni kena tengok jugalah. Kena tengok macam mana orang yang kita puji dia. Kalau kita puji dia jadi kesok dianya, tak payah pujilah. Kita puji dia, dia kesok dia. Faham tak? Kesok. Jadi lari apa orang panggil? Dia lari sikit. Bila puji kau orang panggil apa? Luah lubang hidung apa gitu. Ya, kembang lubang hidung. Kembang lubang hidung. Kalau jenis pesen tu jangan duk pujilah. Takut jadi rosak dia. Bila kita puji, dia jadi ujub. Dia jadi takabur. Kenapa jadi ujub takabur? Berpunca daripada kita memuji dia.
Kalau seumpama ni dilarang kita memuji. Kalau kita puji dia okey, alhamdulillah, baik terdatang daripada Allah. Baik tu nampak kok zahir je. Orang pujilah nampak kok zahir, sebab Allah tutup keaiban kitanya. Allah setar, Allah tutup keaiban. Kalau Allah buka keaiban kita ni, pakai dak pujilah jawapan dia. Berkawan pun jawapan dia. Kalau Allah Ta'ala buka aib kitanya, Allah tutup aib kita, supaya kita kembali bertaubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aib kita, kejahatan kita tu kita tidak bertaubah, sampai di pada mahsyar Allah Ta'ala akan buka seluas-luasnya di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahkamah yang terbuka di hadapan sekalian makhluk Allah. Atas dunia ni Tuhan tutup, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kalau Tuhan buka, mana kita ni kenallah hakikat diri kita yang sebenar. Orang puji tu dia pujilah sebab dia tengok pada zahir. Dia tengok pada zahirnya baik, maka zannya baik, dia pun memujilah kita ni baik. Syarak pula memang suruh kita zan sesama kita dengan zan yang baik. Zannu bil mu'minina hasanan. Zanlah oleh kamu dengan sesama orang Islam ni dengan zan yang baik. Kita sangka-sangka yang baik. Dia gitu. Jangan sangka yang buruk. Sebab apa? Fa inna ba'da zanni ismun. Sebahagian dari zan tu adalah berdosa. Kalau kita sangka yang buruk tu berdosa. Sangka buruk ni jikalau tidak ada tandaan lah. Kalau ada tandaan, itu bukan panggil sangka buruk, sangka jahat. Ada tandaan. Contohlah kita kata bunyi pelik dia menangis, misalnya bunyi pelik menangis, dia katok ke warna tu anak dia, misal zon baik. Ada tandaan tu. Tandaan budak menangis ngamuk, menangis hak perangai, menangis pasal lain. Tandaan budak menangis sakit pasal lain. Kita dengar tu tak nampak tu warna-warna. Lepas tu tak sudut caralah zon baik. Bukan, waktu kena ambil tahu. Dia zon buruk, zon jahat ni tak ada sebarang alamat, tak ada sebarang tandaan kita pergi zon jahat. Tu hak dilarang tu. Tapi kalau ada dia punya tandaan, tu kita kena ambil tahu. Sebab tu hak masuk khabar tu kan, mati budak. Jiran ni kata gini, ni kata gini. Saya pun tak pernah dengar apa-apa. Allah, mati tiba-tiba. Kawan tu punyalah keceriaan di tubuh dia. Ada hak baru, ada hak lama. Tiba-tiba jiran kata tak dengar. Gitu. Ada belaka tu. Cuma kadang-kadang tak berheran tau. Cara rumah tangga orang biar dia lah. Anak dia secara dah, kita ada tanggungjawab. Kalau kita tidak ambil tanggungjawab, berdosa kita. Sebab apa? Kita dengar tu ada tandaan. Tu kita nak pastikan ipuk pun polis. Biar polis mari tengok. Yang kita zon sebab kita sekarang tak nampak. Yang kita hanya dengar bunyi jerit je, budak nangis je. Kita tak nak kata lagi tu. Kalau nampak, yakinlah dia pukul. Sekarang kita tak nampak. Kita hanya jangka sahaja, zon. Dah boleh ke kita zon jangka dia pukul kalau kita tak nampak? Ada alamat. Bunyi jerit tu bunyi pesen lain. Itu zon tu tidak dilarang pada syarak. Dia kena faham molek ni. Dia berjalan berdua-duaan. Kena zon baik tu. Zon baik ke apa? Dia menikah senyap-senyap berkali. Tak betul tu. Tu tak betul. Dia berdua-duaan mak pergi tempat jauh dah orang. Ada tandaan tu. Kena ambil tindakan. Zon baik sudahlah. Dia adik-beradik berkali pun. Tu tak abang gitu. Dia tak faham bab zon. Hak mana zon jahat yang dilarang? Tidak ada sebarang tandaan.
munafik je dia baik tu, tak baik tengok. Itu zon jahat. Hak tu dilarang pada syarak. Tandaannya tak ada. Yelah, kau luar nampak baik dah, kalau nampak baik-baik lah. Apa kita nak tomoh kok buruk pula? Tak ada tandaan pun tu panggil zon jahat. Hak tu dilarang pada syarak. Ada tandaan, itu cerita lain. Jadi memang kita dituntut zon baik kepada seseorang. Maka bila kita zon baik, kita pun ceritalah kebaikan dia. Lepas tu orang zon je kita baik. Dah kita kenal tak kita siapa? Kita kenal lah. Maka kita janganlah maknanya sabit pujian dia, kita jadi ujuk hairan diri. Oh baik, aku kena-kena. Ujuk, apa? Perasan. Ujuk ni apa? Perasan. Hairan diri. Hairan dirilah. Maknanya dalam keadaan suasana sekarang ni, tiba-tiba kita boleh jadi baik. Tu perasan. Zon baik ni, ujuk perasan baik. Kalau kita ni baik daripada orang lain, tu naik setangga lagi tu. Itu bukan ujuk, itu takabur. Daripada ujuk, dia akan berpindah kepada takabur. Ujuk ni lebih seorang diri. Kita tak banding-bandingkan dengan orang lain. Baik kita daripada orang lain, tu naik setangga lagi. Itu dia panggil takabur. Ujuk ni kita perasan seorang. Kita perasan seorang. Banyak amal, banyak ilmu seorang. Tak babik dengan amal ilmu orang lain, tak banding. Jadi perasan. Jadi apabila orang puji kita, kita pun jadi perasan. Walau orang puji tu zon dia. Kita tahulah keadaan diri kita yang sebenar. Tiba-tiba hak kita yakin tahu kita sebenar macam mana. Oleh kerana orang zon baik, dia puji kita baik, kita pun ambil hak zon, kita tinggal hak yakin. Kena tak kita tu? Yakin kita kenal lah diri kita macam mana. Kita yakinlah kita ni banyak kekurangan, banyak keburukan. Orang duk puji tu kerana zon. Tiba-tiba kita tinggal hak yakin, ambil hak zon. Betul tak? Jadi tak pasal tu. Tinggal hak yakin, ambil hak zon. Zon ni jangkaan saja. Kita tinggal hak yakin, ambil hak zon. Boleh gitu? Tak boleh lah seumpama tu. Sebab tu dalam kitab hikam. Ni kalam hikmah dalam kitab hikamnya, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia adalah mereka yang meninggalkan keyakinan barang yang di sisinya. Hak dia tahulah dosanya banyak, aib je banyak, sifat buruknya banyak, dia yakin. Dia tinggal hak yakin tu. Kih benda li zanni ma indan nas, kerana zon di sisi manusia. Manusia kata awak ni baik, itu zon. Kita tahulah kita banyak keburukan, lepas tu yakin. Tapi kita tinggal yakin, kita ambil hak zon manusia tadi tu. Itulah jahil manusia. Dia manusia memujilah. An-nas yamdahunaka lima yazunnuna minka wa anta zaman li nafsik lima ta'lamun. Itu kita ikam juga. Manusia memuji mereka itu akan dikau dengan barang yang mereka zon daripada engkau. Dan engkau cela akan diri engkau kerana barang yang engkau ketahui akan kekurangan dalam diri engkau. Ada masalah lah. Puji dia pujilah. Tapi kita taklah teruja dengan pujian. Sebab apa? Sebab kita kenal diri kita siapa. Lepas tu dia puji, tak apalah. Syarat tak melarang. Lepas tu alhamdulillah. Hak dipuji tu benda baik sungguh. Tapi hak zahir je lah. Kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Kita duduk pesen mana? Orang puji jadi pesen mana kita? Kita pesen duk puji marah orang. Kau nak suruh orang puji. Orang puji ada benda terapung selalu. Dia ada masa ngaji dulu budak tu, dia
ada sikitlah kurang dia. Orang puji dia di jalan tak betul-betul lah dulu. Orang kan nanya, dah lah budak tu tak berapa, apa ni? Tak berapa cukup. Tak bercukup. Kalau puji je siap dia. Orang kan lain puji. Oh, comel. Comel siap. Puji apa-apa siap lalu. Orang kan khianat sungguhlah. Dia puji sombong. Kamu tu jadi pesen budak-budak sikit lah dia. Bukan budak. Akalang dia rendah sikit lah. Macam budak sikit. Kalau puji memang jadi gitu orang Allah. Nampak je dia puji. Dia pun jadi nampaklah pesen dia tu. Bila orang puji tu dia jadi macam teruja lah dengan pujian orang. Orang pun kau puji. Buat nanya ke orang tu. Jangan. Kalau kerana kita menyebabkan dia jadi rosak, kita berdosa, haram. Nabi SAW sentiasa puji para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi pada satu ketika Nabi SAW tengok sahabat memuji sesama sahabat. Nabi pun bersabda, qad qata'ta unuqa sahibi. Sesungguhnya kamu telah memotong leher kawan kamu. Sebab kawan yang dipuji itu jadi punah. Jadi seolah-olah yang memuji itulah yang potong leher kawan, yang merosakkan kawan tu. Itu Nabi larang. Kita tengok gitulah. Kalau puji baik, rajin, juru, maknanya rajin khidmat ke, pemurah ke, kita nampak dia alhamdulillah. Tak apalah. Pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belah kita yang memuji. Kita yang dipuji ni pula kita kenal lah hakikat diri kita macam mana. Jangan kerana orang puji kita jadi lupa kepada hakikat diri kita yang sebenar, kedudukan diri kita yang sebenar. Tu kita tilik kita semata-mata. Kalau tilik pula kita dengan tanggungjawab kita. Orang kata baik kita seorang. Tilik pula kita kepada tanggungjawab kita, sempurna ke dah? Tak sempurna dah, baik yang kita ikut mana? Orang puji kita baik, mana nampak kat zahir gini je lah. Dan kita kenal kita macam mana. Diri kita pun banyak kekurangan. Tanggungjawab kita pun banyak yang kita tidak sempurnakan. Bubuh baiklah. Baik kepada kita dan anak-anak cucu kita. Kita tak pernah bagi ajaran agama yang sempurna. Ajaran agama yang sempurna kita tak bagi. Kita hanya suruh semayang gitu je, suruh tutup aurah gitu je. Itu panggil menyempurnakan tanggungjawab. Tidak menyempurnakan tanggungjawab. Khianah orang panggil. Tidak menyempurnakan tanggungjawab. Tu tak apa nak comel tu. Tu orang apa ni? Orang panggil perangai hak nifak dah. Berpura-pura baik, tapi tanggungjawabnya tidak disempurnakan. Ditilik situ, orang puji macam mana pun kita kenal lah. Kitanya setara mana, tapi hak ada di kita, hak orang puji tu alhamdulillah. Sikit-sikit boleh buat kebaikan tu alhamdulillah. Kira-kira kita ni kalau tidak kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, payahlah kita ni. Tak kerana syafaat Nabi SAW, payahlah kita ni. Sebab tu kita walaupun takut sebab kita sedar hakikat diri kita, tapi kita kena imbang takut dengan rajat, harap kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga daripada mahsyar Nabi bagi syafaat kepada kita. Gitu je lah. Kalau nak kira pada amal kita, kira amal ni bukan kira sekarang ni, kira daripada mula umur baligh. Dibentang di mahsyar, perkiraan bukan daripada umur tua. Perkiraan di mahsyar mula daripada umur baligh. Catatan malaikat tu akan dibentang mula daripada umur baligh. Atau kita muhasabah sendirilah macam mana kedudukan kita. Nak muhasabah, nak mengira tu kena ada ilmu lah. Kalau kira kok jahil kita, ada benda kita mati pejang rapat mata beres. Gitu tu kadang-kadang kok jahil kita. Kalau kita ada ilmu, kita nilai kok ilmu banyak perkara lah. Mana kita harap kekurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia daripada Allah. Syafaat Nabi SAW kita harap tu lah kita.
Harap tu kena ada lah. Tapi takut pun kena kuat lah. Sebab kita ni dalam keadaan tengah semangat, tengah nafsu kuat ni, dia kena lebih takut daripada harap. Sampai kemudian kita dah uzur dah, nak belajar pun sekat dah, nak buat amal pun gendala hati kita, kita lebih harap keampunan kurnia daripada Allah, nak banding dengan takut kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita hok banyak kesalahan ni. Hati kita baru kita lebih harap daripada takut. Kalau kita masa dalam keadaan kita terlantar dah, lemah dah, kita lebih takut daripada harap, akhirnya kita putus asa. Kita putus asa, kita pun zam di hati kita, tak ada benda dah, kita habis. Tu. Kita dak, kita zam baik. Moga-moga Tuhan ni ampuni kita. Kita zam baik dengan Tuhan, Tuhan ampuni kita. Tuhan pula berfirman, ana inna zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Tadi kursi. Aku di sisi zon hamba aku dengan aku. Kalau hamba aku zon, aku akan ampun, kurniakan kerahmatan. Allah Ta'ala akan ampun lah, akan kurniakan kerahmatan. Kita zon, kita jangka zon di hati kita, Tuhan Maha Pengampun. Selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan akan ampun. Selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba'akidah waktu solik. Ba'akidah waktu solik. Hak banyak kita kurang ni, bab amal zahir, bab amal hati, hak tu kurang. Bab akidah tak ada. Bab akidah dia kena solid. Bab akidah dia tidak ada tolak ansur. Yelah, manusia ni takkanlah semuanya baik belaka. Mestilah banyak kekurangan, banyak kecacatan. Betul lah, itu manusia. Banyak kekurangan, banyak kecacatan. Tapi bukan dalam bab pegangan. Bab pegangan tidak ada. Bab pegangan tidak akan diampun sama sekali kalau pegangan tu sampai ke tahap kufur. Bab pegangan tidak ada tolak ansur. Kalau kita kata Allah dia ni jasanya besar, mengislamkan orang ramai mana, kita cakap seorang habuk tak pernah masuk Islam dengan kita. Tak pernah seorang habuk pun Islam, orang kafir masuk Islam tu dengan jasa dakwah kita. Tak pernah. Dia jasa punya dakwah dia, orang kafir masuk ramai mana, besar mana jasa sekalipun pada zahirnya, kalau akidah tu terpesong, tak ada nilai. Allah bak akidah tu kita bertepilah, kita pandang ni tidak ada. Jangan akidah bertepi, jangan. Bak akidah tu tetap dah. Tu tak ada kompromi tu, jangan buat lebih kurang. Orang kita sekarang ni hak dipandang syariat aje, pandang zahir. Jasa dia banyak. Lepas tu bak akidah, dah lah kita cari orang hak sempurna, tak jumpalah. Bak akidah tidak ada hak ni. Kita ngaji agama, jangan buat lebih kurang. Bab akidah tak ada pakai ngaji agama. Kalau bab akidah ni kita boleh kompromi. Itu bukan ngaji agama kita. Kekurangannya mana ni? Kekurangan bab syariat zahir, bab syariat hati tu banyak kurang kita. Jadi maknanya kekurangan tu Tuhan Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ampun dosa sekalian kalau Tuhan nak ampun. Betul macam mana? Tahta masyiatillah lah, di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hak kita puji-puji ni hak tadilah, puji kita sesama kita tu. Kembali pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalian pujian kembali kepada Allah. Sekarang ni apa makna puji pula? Bermula makna puji pada lurah itu, pada bahasa Arab. Dia sebelum turun syarak, lurah bahasa Arab ni dia digunakan awal lagi dah. Jadi lurahnya mana apa? Istilah syaraknya. Istilah syaraknya makna apa? Yang kita nak istilah syarak lah. Ni makna lurah. Apa makna lurah? Huwas sana'u. Setengah kitab dia, alhamdu huwas sana'. As-sana' ni memuji tu lah. Alhamdu maknanya adalah as-sana', memuji. Sini panjang ni. As-sana'u bil jamil alal jamil ikhtiyari ala jihati ta'zim, iaitu memuji dengan keelokan. Dengan kita puji dengan keelokan, baik.
Tu keelokan. Puji dengan kebaikan. Kebaikan mana ni? Atas sifat yang elok, yang ikhtiari. Atas sifat yang elok, yang hak ikhtiari, hak pilih hati kita. Mana? Baik tu pilih hati kita. Panjang dia punya makna lurah ni. Jadi kalaulah puji ni atas keelokan hak bangsa ikhtiari, hak bangsa pilihan kita. Kalau nak puji kata suara sedap, tak panggil puji ya tau. Sebab suara sedap, tuang comel, itu ikhtiari ya, pilihan kita. Jadi makna lurah dia panjang sikit ni. Puji atas sifat keelokan yang hak bangsa pilihan kita, ikhtiari. Hak baik tadi lah, baik kita buat taat tu pilihan kita. Adapun suara sedap, boleh kita buat suara sedap? Boleh? Kalau dia tak sedap lah, kita boleh buat? Boleh tak? Masuk apa, kelas vokal, orang nyanyi tu lah. Boleh tak kita tak ada suara ni masuk kelas ilmu seni lah ni? Boleh? Kita pergi kelas tu memang suara kita ni tak ada nilai. Apa, tak ada nilai komersial dipanggil kau ni. Tak ada suara ni. Panggil kalau nyanyi kau tu hujang lah panggil. Tak macam kata. Boleh tak kita buat jadi suara sedap? Boleh? Kalau comel boleh tak? Dia pembedahan. Jadi hak tu bukan sifat keelokan hak bangsa ikhtiari tu. Sini dia kata puji atas sifat yang elok, yang ikhtiari, hak pilihan kita. Puji-puji ni pula atas pihak membesarkan dia, membesar akan orang dipuji. Sebab kadang-kadang kita puji keelokan tu sebenarnya kadang kita bukan nak membesar, kita nak main. Itu dia panggil istihza. Macam kita nak mengolok-olok, nak kita panggil nak main, kita panggil nganying. Menganjing. Dia menganjing tu bahasa buku tau. Kita panggil menganying. Tahu? Kau lain. Menganjing ni menganjing tu ada kerjaan tau. Anjing tu lah ke apa? Tapi dia bahasa apa? Kalau kita kat nganying lah. Allahumma baik sungguh. Kita puji baik itu, dia baik ke tak tu, kita nak besar dia ke tak, baik apa balah tu. Itu bukan nak besar tu, tak panggil puji. Itu panggil nganying, itu panggil buat main tu. Ni puji ni atas pihak membesar akan dia. Itu baru panggil puji pada lurah, pada bahasa Arab. Nak keluar kata nganying tadi tu lah, bukan nak besar, nak main je. Lah, dia orang pandai. Dia orang pandai. Pandai ni ikhtiari lah. Dia kena belajar pandai lah. Ikhtiari lah kita panggil. Tapi pandai, mana apa tu? Pandai sangat tu. Orang cerdik, terlebih cerdik jadi balas tu. Orang terlebih cerdik. Kalau bicara apa, dia lah pandai sekali cakap. Cadang ni, cadang tu. Orang lain dak pakai belaka. Tapi tahi nak kerja gapo, hilang. Cakap je. Ni. Kadang-kadang orang yang terlebih pandai. Siapa masa ke, guli matinya. Apa? Lebih tu pun bagi. Pandai ada orang lalu. Mana dia tu? Pandai sangat-sangat. Kita kata pandai sangat-sangat tu nak besar dia. Dah, nak nganying je. Pandai sangat bahasa tu. Kan? Itu dah panggil puji ni atas jalan membesar. Itu makna pada lurah. Dan puji pada istilah itu, puji pada istilah, puji pada istilah perbuatan yang memberitahu ia dengan membesarkan akan yang beri nikmat dengan sebab keadaannya yang beri nikmat atas orang yang memuji atau atas orang yang lain.
Sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah, atau i'tiqad dengan hati, atau amal dengan segala anggota. Ni panjang. Panjang puji pada makna istilah kita. Syarak nak ni. Apa makna puji? Perbuatan. Dia mari kok Arab je ni. Dia hak Jawi je terjemahan je. Hak makna puji pada lurah dia mari hak Arab, wasana'u bil jamil. Hak istilah ni dia mari terjemahan je. Perbuatan yang memberitahu. Fa'lun yunbi'u. Perbuatan yang memberitahu ia daripada membesarkan akan yang beri nikmat. Membesarkan akan yang beri nikmat. An ta'zimul mun'im. Membesar atas orang yang beri nikmat. Dengan sebab keadaannya yang beri nikmat. Kemudian beri nikmat ni pula atas orang yang memuji atau atas orang yang lainnya. Makna perbuatan kita tu yang memberitahu, menunjukkan bahawa kita membesarkan Tuhan yang beri nikmat. Tuhan beri nikmat tu kepada siapa? Sama ada nikmat tu atas orang yang memuji atau atas orang yang lain. Sama ada nikmat tu hak kita, Tuhan beri kita ke, Tuhan beri kau lain ke. Mana perbuatan kita sama ada percakapan kita, i'tiqad kita, perbuatan. Makna apa ni? Maknanya kita nak ceritanya, kita nak ceritaan kita tu nak besar akan Tuhan yang beri nikmat. Beri nikmat pada siapa ni? Atas orang yang memuji, kita sendiri, atau atas orang yang lainnya. Jadi dengan percakapan kita, dengan perbuatan kita, kita nak membesarkan Tuhan yang beri nikmat atas orang lain. Tu puji, dia panggil puji lah tu. Puji pada istilah. Sama ada perbuatan itu, hak kata perbuatan yang beritahu, yang menunjuk tu atas membesarkan yang beri nikmat tu, sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah, atau i'tiqad dengan hati, atau amal dengan segala anggota. Tu perkataan dengan hati, atau i'tiqad, perkataan dengan lidah, atau i'tiqad dengan hati, atau amal dengan segala anggota. Jadi kalaulah contohnya kita nak memuji Allah yang beri nikmat kepada kita, perbuatan kita tu sama ada percakapan kita, hak i'tiqad kita tetap dah ni datang daripada Allah. Kemudian amalan kita tu pula, amalan kita menunjukkan bahawa kita membesarkan Tuhan yang beri nikmat atas kita. Tapi kalau mulut saja alhamdulillah atas nikmat yang Tuhan kurnia, perbuatan kita nak bukan besar ke Tuhan pun, perbuatan kita besar ke nafsu je. Itu bukan puji yang sebenar. Puji yang sebenar ni sama ada perkataan kita, sama ada pegangan kita, sama ada perbuatan anggota zahir kita, menunjukkan bahawa kita membesarkan Tuhan yang beri nikmat kepada kita. Mana kalau mulut kita kata alhamdulillah, dengan kata alhamdulillah tu nak menunjukkan kita besar ke Tuhan beri nikmat kita. I'tiqad kita tetap dah. Hak mari ni semua datang daripada Allah. Mana mujur benar kitanya. Hak i'tiqad di kita, hati kita ni mujur benar Tuhan beri kita, Tuhan panjang umur, Tuhan buka jalan kepada kita, Tuhan beri taufik hidayah kepada kita, mujur alhamdulillah. Kemudian perbuatan kita zahir ni pula macam mana? Dah kalau kita nak memuji Allah yang beri taufik hidayah ke kita, jaga moleklah perbuatan kita tu. Biar perbuatan kita menunjukkan bahawa kita membesarkan Tuhan beri nikmat kita. Ni kalau kita cerita nak memuji Allah. Ni kita nak membesarkan nikmat Allah Tuhan beri. Kalau kita memuji sama kita juga sebenarnya. Kita puji dia baik. Kataan kita tunjuk bahawa kita besar ke dia, buat dia orang baik, orang berjuru. Agak ke dia je. Ada dia, mudah kitanya. Kerjaan kita pun sebab ada dia. Percakapan kita ni membesarkan dia. Hati kita pun beranggapan dia besar. Bukan hati kita hati kot lain. Tak jadi. Lepas tu cara perbuatan zahir kita ni menunjukkan bahawa kita besar ke dia.
Tapi kalau mulut besar tapi perbuatan kitanya membelakangkan dia semua, tu tak memuji kita. Hak muji sungguhlah. Kita puji perkataan kita pun besar ke dia, hati pun kita beranggapan alhamdulillah lah ada dia, maka senang kita. Dan cara tindakan kita dengan dia pun memang kita membesarkan dia. Itu berpanggil memuji sungguh. Tapi kalau sama kita lah, ini kalau kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan sahaja. Kita membesarkan Allah yang kurniakan nikmat pada kita, bukan hati kita pun. Kita mati kita pun tak lupa bahawa semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujur benar kita. Kalau Tuhan ambil kita pada masa dulu-dulu, orang tak tahu apa satu, habislah kitanya. Ni hati kita, aktikak kita. Lepas tu perbuatan kita macam mana? Kita buat perbuatan kita menunjukkan bahawa kita membesarkan hak Tuhan yang beri nikmat kita. Nikmat taufik hidayah, hak paling besar sekali. Dengan perbuatan kita kena sungguh lah. Belajar kena sungguh, wa amal kena sungguh. Macam bahawa menunjukkan bahawa kita memuji Allah yang beri nikmat taufik hidayah kepada kita. Mulut alhamdulillah, mujurnya Allah. Buka hati kita, boleh belajar, boleh beramal. Perbuatan kita tak ada apa besar ke Tuhan pun. Perbuatan kita besar ke nafsu kita semacam, atau tak panggil puji ke Tuhan gitu. Tak panggil puji ke Tuhan. Puji ke Tuhan ni dengan perbuatan-perbuatan pun tunjukkan bahawa kita membesarkan nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita. Begitu juga Tuhan kurniakan nikmat pada orang lain. Jadi anak-anak cucu kita ni jadi berjuru belaka, jadi baik, belajar beramal, belajar beramal. Maknanya dari segi percakapan kita pun membesarkan Allah, dari segi tindakan kita pun membesarkan Allah. Mana apa? Mana hak Tuhan ni, hak Tuhan belaka ni, anak cucu ni bekal kepada kita. Tuhan beri sebesar-besar nikmat taufik hidayah tu. Percakapan kita pun juga kita besar ke Tuhan. Tikuk hati kita pun, amal dengan anggota kita pun samalah. Itu berpanggil memuji yang sebenar pada syarak. Mulut alhamdulillah, alhamdulillah, hati kok lain, perbuatannya kok lain. Itu tak panggil puji. Kadang-kadang alhamdulillah ni tak sedar alhamdulillah. Tak ada kata alhamdulillah tu betul-betul nak membesarkan Allah dak yang beri nikmat pada kita. Cuma alhamdulillah gitu je. Percakapan, perkataan mulut pun tak membesarkan Tuhan mana. Etikad hati pun tak besar Tuhan mana. Amal anggota kita pun apa tak ada nak besar ke Tuhan. Itu bukan puji pada istilah syarak. Bukan puji pada istilah syarak. Sebab puji ni besar. Sebab alhamdulillah ni selain daripada memuji Allah, di sini juga ada tauhid. Kita kembalikan segala-gala nikmat tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid kita lah. Sebab semua nikmat yang diri kita ni mari mana? Mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir je. Mari daripada asbab kita, mari daripada pertolongan orang lain. Itu zahir. Asbab kita tu pun datang daripada Allah. Pertolongan orang lain tu pun datang daripada Allah. Tapi orang yang menolong kita tu, kita berterima kasih kepada dia. Kita tak lupa pada dia. Tapi dia sebenarnya hanya wakil je. Siapa kita tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan sekaliannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula rukun puji itu 5 perkara. Ada rukun pula. Dan dia ni bukan rukun macam rukun semayang apa ni. Kalau tak cukup rukun ni tak sah. Yelah, rukun puji ni kena ada orang memuji, kena ada orang yang kena puji, kena ada benda yang kita puji. Apa benda yang benda kita puji, dan kena ada lafaz. Tu je. Tu bagi rukun. Kita baru jumpa malam ni. Rukun puji. Kita rukun wudu, rukun semayang adalah rukun puji. Dan rukun puji kena ada yang memuji, kena ada yang dipuji. Kena ada yang dipuji. Kalau baik, baik, dia kata siapa baik, tak kata siapa baik, baik kata. Tu nak puji tu, tu jadi tak pernah betul dia cakap seorang. Kemudian puji-puji ni kis benda sebenarnya.
baik tu lah tolong orang. Kena adalah sifat apa yang kita puji atau panggil rukun puji tu. Kalau kita nak kata baik, tapi bendanya apa? Benda apa yang kita nak puji? Tak ada benda, saja nak cakap. Tu nak panggil puji. Atau panggil rukun puji tu. Jangan kita kejut pula malam ni baru jumpa rukun puji. Lama kena tidak sah puji kita kalau cukup rukun. Mana pertamanya hamid. Sifat tu, yakni orang yang memuji. Memanglah kena ada orang yang memuji. Maka yang memuji di sini dalam matan Ummul Barahin ni Syekh Sanusi lah. Syekh Sanusi lah yang memuji. Muhammad bin Yusuf dimulakan kitabnya dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi hamid di sini siapa dia? Syekh Sanusi, tuan kitab matan Ummul Barahin. Kedua, mahmud, itu isim maf'ul, iaitu yang kena puji, yang dipuji. Siapa di sini? Iaitu Allah Ta'ala. Memanglah kena ada yang dipuji. Yang memujinya Syekh Sanusi, tuan kitab matan Ummul Barahin. Yang dipujinya pula rukun yang kedua, yang kena puji itu kena ada. Siapa dia? Iaitu Allah Ta'ala. Ketiga, mahmudun bih, iaitu yang mahmudun bih, yang dipuji dengan sebabnya, iaitu mahmudun bih ni sifat yang kepujian. Sifat yang kepujian, yang sabit ia sifat kepujian ni bagi Allah. Mana sifat kepujian? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Kena adalah sifat kepujian tu. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang mengurniakan berbagai-bagai kurniaan kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah maha pemurah, Allah Ar-Rahman maha pemurah, Allah maha kuasa. Dengan kuasa Allah, Allah mengurniakan bagai-bagai nikmat pada kita. Kena adalah sifat yang kepujian tu. Keempat, mahmudun alaih, iaitu nikmat yang dipuji atasnya. Nikmat yang dipuji, mahmudun alaih, iaitu nikmat yang dipuji atasnya. Nikmat yang dipuji atasnya. Coba dia. Nikmat yang dipuji atasnya. Nikmat yang dipuji atasnya, nikmat yang dipuji kerananya. Sekarang ni Tuhan yang memuji ni, kat Tuhan yang maha kuasa. Mahmudun alaih tu nikmat yang dipuji kerananya. Apa nikmat yang terpuji? Nikmat taufik hidayah tu lah. Siapa yang beri taufik hidayah? Tuhan yang maha pemurah penyayang. Itu sifat kepujian yang ada di Tuhan. Mahmudun bih, mahmudun alaih ni kena kepada nikmat tu. Apa yang kita puji tu? Kerana taufik hidayah tu contohnya. Kerana ilmu makrifah contohnya. Itu mahmudun alaih, nikmat yang dipuji kerananya. Kenapa? Tuhan kurnia ilmu, Tuhan kurnia makrifah, Tuhan kurnia pengetahuan. Hak nikmat yang dipuji kerananya. Itu yang keempat. Kelima, lafaz. Itu apa? Sirah dia ada lafaz. Seperti katanya kata Hamid, Alhamdulillah. Sini Alhamdulillah. Siapa kata Alhamdulillah ni? Hamid. Siapa dia? Syekh Sanusi. Siapa yang dipujinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kepujiannya apa? Allah yang maha kuasa. Mahmudun alaih, kita puji tu nikmat kenapa tu? Kerana Tuhan kurnia bagai-bagai tu lah. Kemudian lafaznya Alhamdulillah. Di sirah dia kena ada. Sebab Alhamdulillah ni, pujian ni di antara zikir lisan, zikir lidah. Bila zikir lisan, zikir lidah, dia kan ada lafaz lah. Ada sirah dia, ada lafaz dia. Alhamdulillah. Sebab ini semua dipanggil amalan zahir mereka. Kena berserta dengan hati tu, barulah pahala tu lebih. Tapi kok mana pun Alhamdulillah ni adalah hak zikir lisan. Dia kan ada sirah dia, ada lafaz dia. Lafaznya ke apa sini?
alhamdulillah. Ada sirah dia. Atau sianu pemurah. Sianu pemurah. Ni kalau puji sama kita. Contoh kalau puji sama kita. Siapa yang memuji kita? Siapa yang dipuji? Kawan kita. Kita puji atas sifat apa? Sifat baik dia. Kemudian kita puji tu gapo hak dia buat kitanya? Dia tolong kita. Oleh kerana dia baik, dia pun tolong kita. Baik tu sifat yang diri dia. Kemudian kita puji tu kan apa? Kalau dia baik saja, tolong kita nyedok, tak ada kerana lah pulaknya. Kita puji kan apa tu? Mahmudun alaih tu kan apa? Kerana dia tolong kita. Kalau dia tolong kita susah. Adalah kalau dia tolong. Kenapa dia tolong? Kerana ada sifat di dia tu. Mahmudun bih tu, dia orang baik. Sifat perangai dia dah baik. Kemudian dia tolong kita. Kemudian kita puji dia, adalah pahala. Ada perkataan dia baik. Gitu je. Orang panggil puji tau. Kalau tak ada sirah, tak kata puji pun. Kita tak kata dia baik. Siapa kata dia baik? Kita. Siapa yang dikata baik tu? Kawan kita. Kenapa? Kerana dia perangai dia baik. Lepas tu, apa benda yang kita puji ni? Kerana dia tolong kita. Tu 5 rukun. Kena cukuplah rukun tu. Tak usah puji. Jumpa rukun puji kita hari ni. Ni yang panggil syarahan huraian. Syarah huraian ni, kalau orang nak main kat orang, tanya dia, rukun puji dia berapa? Rukun puji dia berapa? Puji yang main, alhamdulillah ni zikir lebih tapi kena ada rukun puji, barulah jadi alhamdulillah tu. Mana rukun puji je? Kadang-kadang kita belajar lebih-lebih ni, kita bukan nak cerita kat orang sangat, nak cerita baik ilmu. Kita nak cerita kita pandai, kawan kita tak pandai. Gitu je tau. Kadang kita tanya, pertanyaan nak tunjuk kita cerdik, nak tunjuk kawan kita tak cerdik. Gitu je lah. Jaga hati molek, kita belajar ilmu tu, Tuhan beri kurnia daripada Allah belaka tu. Kalau tak ada kurnia takkan boleh-bolehnya. Dah kitab-kitab ni pula bukan kita boleh baca sendiri. Dah kita nak belajar pun, bukan orang nak baca pun kitab-kitab lama. Semua tu Tuhan susun belaka dah. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang mengajar dapat manfaat, orang belajar pun dapat manfaat. Semua tu ada kurniaan daripada Allah. Hakikat kitanya orang mengajar ke, orang belajar ke, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak disunatkan kita perbanyak akan jadi kenderaan ketika kita meniti tiang sirat. Akan jadi kenderaan ketika meniti tiang sirat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan kita sama-sama tidak ada daya upaya ke semua tu, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi oleh musannif itu Syekh Sanusi dengan selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan katanya, kata musannif pengarang, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.